Salam sejahtera guys. Hari ini kita mau sambung kepada isomer untuk alkina. Okey, alkina iaitu yang kumpulan berfungsi dia adalah ikatan ganda dua. Jadi dia punya penamaan isomer untuk alkina sedikit berbeza dengan alkana, sebab kalau alkana kita tidak tengok kedudukan kumpulan berfungsi. Okey, kita punya nama penomboran karbon tu bergantung kepada di mana kumpulan alkil dia. Yang paling dekat dengan dia kita kasih nombor ikut kedudukan alkil. Yang paling kecil nombor dia lah. Okey. Tapi sekarang untuk alkina, penomboran karbon bergantung kepada kedudukan ikatan ganda dua. Okey. Saya ulang. Penomboran karbon bergantung kepada kedudukan ikatan ganda dua. Okey, kita tengok. Yang pertama, alkina. Kalau alkana kita mula dengan CH4 kan, satu karbon sahaja. Tapi untuk alkina, kita tidak ada alkina yang bermula dengan C1. Tiada. Kita paling minimum untuk membentuk alkina mesti C2. Okey, sebab dia ikatan ganda dua. Kalau dia satu sahaja C, dia tidak dapat membentuk ikatan ganda dua. Jadi C2H4 ialah etina. Okey, jadi macam mana melukis etina? Etina ada dua C kan? Jadi mesti ada ikatan ganda dua. Jadi yang lain tu isi dengan H. Okey. H. Siap. So boleh ada susunan lain. Ada lagi C yang boleh pindah tempat duduk? Tiada. So, etina tiada isomer. Okey, dia tiada kemungkinan yang lain. Okey, kita pindah kepada C3. C3H6. Okey, nama dia propina. Okey, so propina, lukislah 3C. C, 1, 2, 3. Dan dia mesti ada ikatan ganda 2. Terpulanglah kau letak di mana. Sini pun boleh, sebelah sini pun boleh. And then kau isi. Okay. Jangan lebih ya. Jangan lebih. Kenapa ini lebih? Sebab karbon dia boleh membentuk 4 sahaja ikatan. Jadi kalau kau lukis macam ni, dia jadi 5 ikatan. So 4 sahaja. So kira dulu sebelum lukis. 1, 2, 3. So sini boleh isi 1 lagi. Okay. So ini yang hujung. 1, 2, 3, 4. So, ini adalah propina. Okey. Ini adalah propina. Adakah boleh dia lukis susunan yang lain? Boleh pindah ikatan ganda dua tu. Kalau kau pindah ikatan ganda dua ini, okey, ini pindah pergi sebelah sini. Okey. Macam ni. 1, 1, 1, 1. Kau pindah pergi sini, dia sama saja dengan yang ini. Kan dia tetap ikatan ganda dua itu terletak pada karbon yang pertama. Ini pun karbon yang pertama. Kita kira cuma arah kau kira tu berbezalah. Sebab kan yang atas ni, okey, yang atas ni dia yang dekat dengan ikatan ganda dua adalah daripada sebelah kiri. So ini ialah karbon yang pertama. Sebab dia paling dekat, sebab dia ada ikatan ganda dua bah. Jadi dia karbon yang pertama. Okey, penomboran tu bergantung kepada yang paling dekat dengan ikatan ganda dua. So ini untuk yang di bawah ini paling dekat dengan ikatan ganda dua. Jadi ini adalah C1, ini adalah C2. Okey. So untuk propina kita tidak tulis nombor karbon dia sebab sama saja kau kira dari mana pun. Saya ulang, propina kita tidak tulis nombor karbon dia. Sebab kau kira dari kiri, dari kanan sama sahaja tetap terletak pada karbon yang pertama. Jadi kita tidak tulislah. Okey. Next. Kita tengok C3. Dia ini pun tiada isomer. Sebab tidak boleh susun semula. Okey, tidak boleh tukar tempat duduk. Ini guru kelas dia garang. Jadi tidak boleh tukar tempat duduk. Jadi kita tengok C4. C4H8.
C4H8 ialah butina. Ini ialah nama umum. Okey. Tapi kalau nama spesifik kita lukis C4 kan. Jadi lukis 1, 2, 3, 4. Okey. So yang first kita lukis paling senang lah ikatan ganda 2 di sini. And then kamu isi. Saya malas, kamu rajin. Okey? Kamu kasih penuh. Macam ni lah yang lain tu isi dengan H. Okay, ini ialah nama dia. Dia ada nama yang spesifik. Disebabkan dia ialah alkina dan penomboran boleh berubah. Okay. Ini macam mana kita mau kira mana satu karbon yang pertama. Ikatan ganda 2 terletak di sini. Jadi ini adalah C1. Ini adalah C2, C3, C4. Jadi nama dia tengok but 1 ina. 1 ini bermaksud ikatan ganda 2 terletak di karbon yang pertama. Okey, ini adalah kedudukan ikatan ganda 2. Kemarin kita belajar nombor di depan kan. Nombor di depan itu ialah kedudukan kumpulan alkil. Kalau di tengah-tengah ini bermaksud kedudukan kumpulan berfungsi. Okey. So, sudah kita ini rantai terpanjang ialah 4 karbon. Jadi kita boleh buat lagi rantai terpanjang pun masih lagi 4. Cuma kita ubah kedudukan ikatan ganda 2. So, ini di karbon pertama, yang ini kita ubah dia pergi yang ke saya guna pen lain lah supaya kamu nampak kan. Okey. Ubah dia pergi, alamak salah. Ubah dia pergi di sini. Okey, ubah dia pergi karbon yang kedua. Okey. So kalau dia macam ni, macam biasalah, kamu kasih penuh. 1 2 3, so sini satu saja. 1 1 2 3 4. Okey. So penomboran dia macam mana buat? Kau tengok daripada kiri. Kalau kita kira daripada kiri di sini, ini karbon pertama, ini karbon kedua, ini karbon ketiga, ini karbon keempat. Okey. Kalau kau kira daripada sebelah kanan, sama ke tidak? 1 2 3 4. So dia tetap 2. Kita akan ambil 2. Kita tidak akan ambil 3. Sebab 3 besar. Kita mau nombor yang paling kecil. So kalau aku kira daripada kanan pun, dia tetap karbon kedua. Okey, untuk ikatan ganda 2 tu. Jadi saya padam yang ni. Okey. Jadi macam mana? Kau mau kasih nama dia. Okey, but 2 ina. So ini ialah isomer pertama, ini ialah isomer yang kedua. Okey. So boleh lagi kita buat isomer lain. Ya, nanti kamu tidak nampak pula itu apa kan? Tidak apa, ikatan ganda 2 ada di sini ya. Okey. So isomer yang ketiga, try. Kita sudah try 4. Kalau rantai terpanjang dia 4 karbon, kalau kamu buat lagi satu macam ni. Kamu tukar ikatan ganda 2 pergi sini, okey. Benda ini adalah sama dengan di atas ni. Sama, dia terletak pada karbon yang pertama. Jadi kemungkinan ini kita padam. Sama saja. Okey. So kalau sudah 4 karbon kita sudah kita try lah kasih pendek kita punya rantai terpanjang. Kita kasih jadi dia 3. 3 sahaja rantai terpanjang dan kita letak kedudukan ikatan ganda 2 sama ada di sini ataupun di sini sama sahaja sebab dia tetap karbon pertama. So it doesn't matter. So macam ni. And then kau punya kumpulan alkil kamu letak mana? Kumpulan alkil, you think. Kalau kau letak alkil di sini. Okay? Kau letak juga dia di sini. Dia sama juga macam kemarin punya case kan. Alia tu. Alia kasih duduk pegang tangan Aina. Mula-mula dia pegang tangan Aina di sini. Kan Alia tu. Mula-mula dia duduk sini kan. And then kau pindah dia. Kau pindah kedudukan si Alia tu. Pergi bawah. Dia tetap pegang tangan Aina kan. Jadi tidak mau.
Maksudnya macam ni dia bukan isomer. Jangan kasih pegang tangan Aina. Kasih pegang tangan siapa kemarin saya bilang? Hidayu. Pegang sini. Okay. So dia pegang di sini. Ini ialah Alia yang sudah tukar tempat duduk. So kita kira karbon yang tengah-tengah ni 1, 2, 3, 4 sudah kan? Kan? Jadi tiadalah H yang melekat dengan dia. Jadi sini kita isi dengan H. Okay. So sini isi H. So macam ni. Jadi macam mana nama dia? Ini pun ada H. Ini pun mesti ada 4 ikatan. Jadi macam mana nama dia? Okay. Nama dia sama juga dengan alkana. Kumpulan alkil di depan. Tapi kita kena buat kiraan dulu. Dia punya penomboran dulu. Macam mana mau kasih nombor dia? Okay, saya bilang yang paling dekat dengan ikatan ganda 2, kasih nombor dia 1. So, ikatan ganda 2 di sini kan. Jadi, ini ialah karbon pertama. Kenapa bukan pen merah? Okay. Ini ialah karbon pertama. Ini ialah karbon kedua. Ini ialah karbon ketiga. Okay, so sekarang bagi nama alkil di depan. Alkil ialah ini, cabang. Alia duduk di karbon keberapa? Alia duduk di karbon kedua. Jadi 2 metil apa? Rantai terpanjang kita ada 3 karbon kan? Jadi propina. Okey. Kenapa kita tidak tulis? Okey, kenapa kita tidak tulis 2 metil prop 1 ina? Why? Padahal di atas ni but 1 ina, but 2 ina, kenapa tiba-tiba propina tidak pula prop 1 ina sedangkan dia karbon yang pertama? Okey, sebab prop 2 ina tidak wujud. Okey, kenapa prop 2 ina tidak wujud? Kita try macam ni. Okey, kalau ini dia prop 1 ina kan? Dia no, dia propina, bukan prop 1 ina. Dia propina. Okey, kalau saya lukis macam ni, dia tetap propina. Dia tetap pada karbon yang pertama sebab kita akan kira daripada sebelah kanan. So prop 2 ina tidak wujud. Jadi tidak perlu tulis prop 1 ina kah prop 2 ina sebab prop 2 ina memang dah wujud. Tapi kalau butina dia wujud. Okey, sebab but 1 ina ialah karbon yang pertama di sini. Okey. Kalau but 2 ina kita kira daripada sebelah kiri dia terletak pada karbon yang kedua. Jadi but 2 ina dia wujud. Okey, jadi ingat yang ada nombor-nombor ni, yang ada nombor-nombor di tengah-tengah ni hanya bermula daripada butina sahaja. Propina tidak perlu. Okey, sebab dia tidak wujud prop 2 ina. Jadi saya padam yang ini. Kita akan mula buat isomer untuk C5. Habis sudah isomer untuk C4. Okay, jadi kita mula C5. C5 H10 apa nama dia? Pentina. Pentagon kan? 5. Jadi mula daripada isomer yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5. So ikatan ganda 2 letak di karbon pertama dulu. Senang. So ini adalah isomer yang pertama. Jadi nama dia apa? Nama dia pen 1 ina. Ina. Okey. Kamu buat nota jangan tidak itu Mesti ada H dia. Saya sejak boleh tidak lukis H. Okey. So macam ni. Kamu kena kira, jangan main sebarang dia letak H semua. Ini kira kena C 4 ikatan saja. Okey. So kedua kita tukar kedudukan ikatan ganda 2 dia. Sama juga rantai terpanjang ada 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. So, rantai ikatan ganda 2 kita letak di karbon yang kedua. Okay, kenapa kedua? Sebab di karbon yang paling hujung ni, yang paling dekat dengan ikatan ganda 2 ialah yang di sini. Jadi, saya kasih nama ini C1, ini C2, C3, C4, C5. Okay, so nama dia the name is pen 2 ina. Okey, so ketiga. C saya letak sini.
Bolehkah tidak? Bolehkah tidak? Bolehkah tidak letak sana? Adakah dia isomer? So, kita mula kira. Okey, bolehkah saya letak nama dia? Kan ini kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, kita 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, ini nama dia pen 3 Ina. Bolehkah tidak? Saya harap kamu depan telefon tu marah Miss. Miss ni salah lah. Mana boleh begitu? Kenapa tidak boleh? Cuba kau terangkan sama saya kalau kau berani. Okey? Ini tidak boleh kira macam tu sebab ikatan ganda 2 ini paling dekat dengan hujung sebelah kanan. Jadi ini mesti 1, ini mesti 2, 3, 4, 5. Now beri nama. Berikan nama. Kira daripada sini. Ikatan ganda 2 terletak pada karbon yang kedua. So dia pen 2 Ina, sama sahaja dengan nombor 2. Jadi ini bukan isomer. Dia ialah isomer lah, tapi dia sama dengan isomer yang kedua tadi. Okey. So kalau kau pindah ikatan ganda 2 kau ini pergi sini, dia akan sama dengan yang pertama. Dia akan jadi pen 1 Ina. Jadi tidak perlu buang masa, tidak perlu lukis. Okey. So kita tengok. So bermaksud untuk ikatan rantai paling panjang 5 karbon ni habis sudah. Okey, kita kena tukar susunan lain. Jadi nombor 3 kita akan tukar dia jadi, kasih pendek dia punya rantai terpanjang, kasih jadi dia 4 sahaja. Jadi saya punya ikatan ganda 2 saya letak sini. Dululah first kan. Mula daripada awal cuma kita kasih pendek dia punya karbon dulu. And then kita mau kasih pindah si Alia pergi mana? Alia lagi balik-balik pindah Alia ni. Alia tadi duduk hujung kan. So saya bilang tidak mau kasih duduk sama Aina. So tidak mau duduk sini, kita kasih pindah dia pergi sini. So ini padam. So, kalau kasih pindah dia di sana, macam mana nama dia? Okay. So, sekarang mau tahu dulu nombor dia. Nombor dia macam mana? Tadi saya bilang nombor ikut yang paling dekat dengan ikatan ganda 2. Jadi, ikatan ganda 2 kau di sini. Jadi, kau punya nombor mesti mula daripada kiri. Okay. Ini, kalau dia ada kumpulan berfungsi, kita tidak boleh ikut kumpulan alkil. Okay. Kemarin kita belajar alkana, kita guna kedudukan alkil kan untuk penomboran. Tapi untuk alkana, untuk alkina, alkohol, alkuna, kita tengok kumpulan berfungsi. Jadi ini ialah C1, C2, C3, C4. Okay, ini kasih tulis dia full supaya kita nampak. Oh, jangan kamu lupa lukis dia punya H ya. Okay. Macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Okey, ini macam ni, macam ni, macam ni. Okey. So nama dia jeng jeng jeng. Nama dia mesti mula dari kumpulan alkil lah. Dia ada alkil kan. Jadi alkil ini Alia sekarang duduk di karbon keberapa? Alia duduk di karbon ketiga. Jadi nama dia 3 metil. Okey. So 4 karbon sebagai rantai terpanjang ialah but. Okey, butina. Tapi but berapa Ina? Okey, ingat kalau butina dia ada beza but 1 Ina dengan but 2 Ina. Jadi ini ialah 1 kan. So but 1 Ina. Ini ialah nama dia untuk isomer yang ketiga. Okey, kita sambung kepada yang keempat. So, yang keempat sama ada kau ubah kedudukan ikatan ganda 2 dulu ataupun kau ubah kedudukan Alia dulu. Alkil lah. Okey. So, sekarang saya ubah kedudukan Alia dulu. Jadi, ikatan ganda 2 kekalkan. Jadi, sama juga macam ni. Ikatan paling panjang macam ni. Cuma Alia tukar tempat duduk pergi. Di mana dia boleh tukar? Tukar pergi sini. Okey. So, yang lain tu kau lukislah. Saya lukis dia punya cabang-cabang sejak. Kena kira kira. 1, 2, 3, 4. Cukup. Tiada lagi H di atas dia. Macam ni. Macam ni. Okey. So, nombor sama jugalah. Sebab ikatan ganda 2 di sini. Jadi ini 1. Ini 2.
ini 3, ini 4. Okay, and then nama dia. Nama, give him a name, mula daripada nama Alia. Alia, sini. Okay. Alkil kan? Alkil duduk di nombor berapa? Nombor 2. Jadi 2 metil. Rantai terpanjang ada 4 karbon. So, but. But berapa ina? But 1 ina. Sebab ikatan ganda 2 terletak pada karbon yang pertama. Okay, next kita sambung 5. Bolehkah C sambung pergi sini? Okay, saya lukis dulu. Macam ni. Okay. Saya konon-konon saya tukar Alia pergi duduk di sini pula. Kenapa lagi pen biru? Alia sepertinya kuning. Duduk sini. Bolehkah? Okay. Tidak boleh sebab kalau macam ni, dia akan jadi rantai terpanjang ini juga. Dia tetap adalah 5 karbon. Dia tetap adalah pentina. Jadi, kau tidak boleh sambung. Yang penting, kalau kau mau tukar kedudukan Alia, tidak boleh di hujung. Dia mesti tukar pergi tempat duduk kedua ataupun ketiga. Atau yang penting bukan paling hujung lah. Okay, jadi Alia tidak boleh duduk hujung. So, padam bermaksud. Okay, sekarang saya sudah ubah kedudukan Alia. Kan? Kedudukan Alia sudah ubah. Jadi, saya kekalkan kedudukan Alia di sini. Oke. Saya ubah saya punya ikatan ganda 2. Padam ini ikatan ganda 2 pergi sini. Oke. Tadi saya ubah kedudukan Alia kan. Sekarang daripada but 1 ina, saya tukar kumpulan berfungsi saya ke karbon yang kedua. Ubah kedudukan ikatan ganda 2 pula. Okey, jadi sekarang kalau saya isi ni, kasih penuh 4 sudah, 1, 2, 3, sini 4, 1, 2, 3, 4. So, macam mana nombor dia kalau macam ni? Okey, kamu kira lah tengok karbon. Kalau dia letak di sini kan, dia terletak di sini, Kau boleh kira 1, 2, 3, 4. Ataupun terbalik daripada sini. 1, 2, 3, 4. Okey. Kau boleh buat suka hati kalau dia tiada Alia melekat di sana. Okey, alkil tu lah. Okey. Kalau ada alkil, kau perlu ambil nombor yang paling kecil. Contoh saya kasih nama ikut yang ini dulu. Yang atas punya nombor dulu. Okey. So, kalau saya kasih nombor yang kalau saya ikut penamaan ini, alkil di karbon kedua. So, 2 metil but 2 metil but 2 ina. Okey. So, kalaulah saya bilang tadi boleh kan? Boleh kasih nombor konon dari sini kan? 1, 2, 3, 4. Kan? Dia tidak salah kalau dari segi ikatan ganda 2 ni dia tetap karbon kedua. Okey, tapi kalau kita buat macam ni penomboran daripada sebelah kanan, dia punya nama akan jadi 3 metil but 2 ina. Kan? So, kalau macam ni, dia tidak memenuhi syarat sudah. Saya tidak mau nombor depan ni besar. Kita mau yang, kalau ada 2 pilihan, kalau ada 2 pilihan, kita pilih yang paling kecil punya nombor. Okey, so 2 metil buat pula but 2 ina. Jadi ini cancel. So, maksudnya kita tidak boleh kira daripada sebelah kanan. Dalam kes ini, sebab ada si Alia pengacau dia. Dia duduk di sana kan? Kalau dia duduk kau kasih nombor 3, nombor tu akan jadi besar. Nama dia akan jadi besar. Jadi tidak mau. Jadi mau ini. 2 metil but 2 ina. Okay. So, kalau kau fikir-fikir, kau try, kau tidak akan jumpa lagi isomer yang lain. Inilah isomer yang dia ada. Okay. Kalau kau tukar, dia pergi, kau tukar ikatan ganda 2 ni, tukar pergi sini, dia akan jadi but 1 ina. Okay. Nama dia akan ulang-ulang sama seperti di atas. So, untuk
pentina, kita ada 5 isomer. 5 isomer. Jadi untuk menguji kamu punya kefahaman, untuk mencabar diri kamu yang sangat berminat untuk melukis isomer, kamu boleh try Hexina punya isomer. Coba cari ada berapa. Oke, kamu boleh masukkan dalam nota kamu, nanti saya akan semaklah untuk Hexina punya. Jadi ini untuk ini yang saya bincang ini ada dalam modul, kamu boleh lengkapkan dalam modul muka surat 71 dan 72. Oke, jadi sebagai tambahan ialah cari Hexina punya isomer. So, kalau ada tidak faham, tolong tanya Miss, jangan pura-pura faham. Setakat kemarin, Aina sajalah satu orang tanya saya pasal Alkana. Oke, so saya harap yang lain kalau ada masalah terus tanya saya. Oke, thank you.